kita membuka ruang ni kepada semua pihak yang berminat ya untuk membangunkan perkhidmatan pelancar ni untuk terlebih dahulu membuat kajian kebolehlaksanaan. Sungguh pun kita menyediakan garis panduan ini. Di rantau Asia Tenggara ni kita boleh katakan secara dasarnya banyak pilihan ya. Tetapi seperti yang saya maklumkan tadi, hasil kajian kebolehlaksanaan itu akan lebih membantu untuk melihat dengan lebih terperinci dalam banyak-banyak kawasan tu, kawasan mana yang lebih sesuai. So di peringkat ini ada beberapa pihak yang sedang berusaha untuk membuat kajian, dan yang saya boleh katakan Sabah ini mendahului lah. Tapi tidak semestinya Sabah itu sesuai bila kajian kebolehlaksanaan itu diselesaikan. Walau bagaimanapun, secara asasnya kita melihat kesesuaian kalau kita membicarakan tentang negeri Sabah, ada beberapa aspek yang mungkin membantu kepada kejayaan kajian kebolehlaksanaan ini ialah satu dari segi kedudukan geografinya ya. Itu kalau kita nak lihat itu sebagai satu elemen penting, memang di equatorial, negara-negara yang berada di garisan khatulistiwa itu memiliki potensi yang tinggi untuk diwujudkan perkhidmatan pelancar roket ke angkasa lepas. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dari segi asas kepada muka bumi ya. Kita lihat asas muka bumi Sabah ini, yang pertamanya ialah kedudukannya yang menghadap ke lautan Pasifik ya. Yang mana perkhidmatan pelancar roket ini lebih ya, kebanyakan kalau kita lihat di luar negara, lebih menumpu kepada kawasan-kawasan yang menghadap ke lautan terbuka ya, untuk mengurangkan risiko risiko kepada manusia ataupun mungkin alam sekitar ya. Dan yang ketiganya ialah topografi ataupun jenis batuan yang mungkin menjadi asas kepada tapak untuk melancarkan sesuatu roket. Kita lihat kalau kita nak ambil contoh bedrock ataupun batuan asas yang paling kuat ialah batuan granit. Sungguh pun begitu di Sabah memiliki beberapa ciri-ciri itu di beberapa kawasan yang tertentu. Dan yang keempat dia ialah dari segi sekitaran sedia ada yang tidak terlalu padat dengan pembangunan ya. Kalau kita katakan khidmatan pelancar ini di kawasan yang begitu padat, ia jarang sekali dibangunkan di mana-mana pun di dunia ya. Kalau kita ambil di Jepun, semua ciri-ciri yang saya sebutkan itu ada pada Sabah. So kita melihat itu antara walaupun ia tertakluk pada kajian kebolehlaksanaan itu, tetapi itu kelebihan-kelebihan Sabah yang setakat ni kita lihat memang ada lah. Teknologi pelancaran ni ada beberapa jenis. Kalau di Sabah mungkin sesuai untuk tujuan pelancaran daripada darat. Ada juga perkhidmatan pelancaran daripada laut, dan ada juga perkhidmatan pelancaran dari suborbital. So ketiga-tiga jenis pelancaran ini keperluannya berbeza, dan saya kira yang pertama tadi itu lebih banyak kesesuaiannya ke arah negeri di pantai. Kalau saya katakan siklon, teknologi siklon ini adalah satu teknologi yang cukup matang. Sejak 1960-an dan 70-an telah dimanfaatkan oleh negara Rusia dan juga Ukraine. Dan antara teknologi yang dimanfaatkan hampir seluruh dunia dari segi enjin dan propulsion pada roket berkenaan.
So saya kira kematangan teknologi ini sangat penting dalam teknologi angkasa umpamanya. Kita lihat hari ini kalau penghantaran angkasawan ke ISS pun masih ada lagi menggunakan roket Soyuz daripada Rusia, yang teknologinya memang lama tetapi adalah teknologi yang memberi jaminan yang lebih tinggi kepada dari segi aspek operasi dan juga keselamatan berbanding yang lain. Tetapi ada juga teknologi lain seperti daripada China, India, Jepun dan Amerika Syarikat. Sebab tu saya katakan tadi, elemen yang kita beri tumpuan ialah kematangan teknologi itu. Dan kalau dalam bahasa angkasa ni, teknologi angkasa ni kita selalu merujuk kepada heritage yang dimiliki oleh Cyclone itu cukup meyakinkan lah setakat ini. Kemajuan teknologi pelancar itu sendiri, ia cukup pantas. Kalau hari ini kita lihat SpaceX dah cuba membina satu pelancar roket yang boleh diguna semula, reusable pelancaran. Sungguh pun ia masih belum mencapai tahap kematangan, tapi telah mula cuba dibangunkan. Pada masa yang sama kita melihat keperluan ataupun demand kepada perkhidmatan ini cukup kata orang tu sangat tinggi. Bayangkan dalam tempoh seminggu kita lihat dalam seluruh dunia perancangan tidak kurang 1 atau 2 pelancaran setiap hari dalam tempoh seminggu. So ini bermaksud dalam setahun tu boleh mencecah ratusan pelancaran. Dan ini satu cabaran lah kepada penyedia perkhidmatan pelancar, kerana bukan saja teknologi tetapi permintaan yang cukup tinggi daripada pelanggan-pelanggan. Sebab itu kita lihat equatorial ni menjadi pilihan kerana kosnya lebih rendah, dapat dikurangkan kos pelancaran itu. Yang keduanya yang mungkin kita melihat salah satu nanti cabaran ialah di Malaysia kita sendiri umpamanya, mungkin di Sabah sendiri, ialah penerimaan terhadap teknologi maju ini di kalangan masyarakat. Jadi ini menjadi satu cabaran lah sebenarnya kepada negara dan juga mungkin negeri Sabah sendiri untuk bagaimana untuk membawa masyarakat Sabah ini juga memiliki ilmu dan juga kepandaian dalam teknologi canggih ini. Teknologi angkasa ini adalah teknologi yang paling maju. Memang kita ada cabaran itu kalau kita nak bandingkan negara-negara seperti Jepun, Amerika, mungkin India sendiri pun. Dan ini adalah satu yang mungkin kita boleh mulakan daripada sekarang. Dari segi bukan saja awareness, kesedaran, tetapi ilmu itu perlu diserapkan terus kepada masyarakat secara keseluruhan. Kita dalam konteks ini kita nak mempromosikan apa yang dipanggil merakyatkan teknologi angkasa. So ini adalah dua yang saya kira cabaran yang mungkin akan kita hadapi, tetapi masih ada ruang untuk kita mulakan penyelesaiannya daripada sekarang.